syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Oi, dah tinggal ke belakang. Wa ma khalaqahu wa la yuhituna wa ma khalaqahu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Oi, dah tinggal ke belakang. Tak mau. Buang stiker, tak mau. Dah, saya buang. Okey, rumah banglo 2 tingkat. Torchlight. Torchlight besar. Saya beli torchlight besar. Bismillahirrahmanirrahim. Buang stiker. Seramnya ramai-ramai berani sikit. Aduh. Ada binatang. Lag ke? Tak, dia orang nak tunggu jalan masuk je. Okey je, okey. Tadi lag, bukan lag, tadi tengah dengar. Stiker tu buang. Ni kawasan sekitar ni kawasan sekitar. Serius budak-budak ni tak perasaan. Anjing dikatakan seekor binatang yang boleh detect benda-benda pelik. Syok ni puasa. Tenangkan jiwa, kuatkan hatimu, insyaAllah. Sekejap. Stiker tap-tap tu buang. Semua tak kena buang, ya Allah. Dah. Sekejap. Salah pintu masuk. Thank you, Tip. Korang kalau nak sawai, ikhlas hati korang thank you. Sekejap. Wani, thank you. Sekejap. Ini kawasan rumah dia. Bekas rumah Monda Fendi. Thank you korang. Ni apa nama? Rumah banglo 2 tingkat yang telah ditinggalkan. Nak masuk dalam, kita orang masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, saya saja kalau anak ada penampakan satu orang on surah Al-Jin. InsyaAllah kalau ada rezeki ada. Sekejap. Itik sekejap. Assalamualaikum dan selamat petang. So, kita berjumpa lagi pada hari ini setelah 2 hari tak ada video. Okay, so hari ini kita nak bercerita sedikit tentang kita flashback. Okay, tentang apa yang berlaku pada tahun 20-an dulu, waktu awal pertengahan hujung tahun 1999, iaitu 2000, tahun 2001, di mana pada 2 November 2001, di mana seorang penyanyi terkenal pada waktu itu, Nur Maznah Ismail. Kalau korang kenal, dia dikenali sebagai Mona, ataupun nama suami dia adalah Muhammad Afendi Abdul Rahman.
iaitu gabungan mereka berdua dijadikan nama sebagai nama famous, iaitu Mona Fendi. Okey, kisah Mona Fendi. Kisah Mona Fendi ni saya nak bercerita sedikit sebanyak lah. Pada waktu tu mereka melakukan aktiviti seperti apa yang mereka lakukan itu, bagi saya apa yang mereka lakukan itu mungkin saya tak berani nak komen lah tentang apa yang mereka buat, tapi di sisi undang-undang, di sisi agama adalah tetap salah, iaitu mereka membunuh kepada mereka yang telah terbunuh. Jadi biasanya ahli politik ataupun orang yang berpengaruh. Okey, jadi pada waktu tu yang apa yang saya pernah dengar lah, yang ni tak ada dalam Google ke, dalam YouTube ke, tak ada dalam ni. Yang ni saya dengar sendiri daripada salah seorang pegawai penjara. Okey, kisah dia macam ni sebenarnya, pasal apa yang saya faham lah. Okey, kisah mereka berdua ni, mereka melakukan aktiviti mereka ni tak pernah kantoi. Okey, tak pernah kantoi. Jadi mereka terus melakukan dan membunuh. Lepas tu mereka akan tanam di belakang dinding, mereka akan simenkan, mereka akan potong dengan keratan yang kecil dan disimenkan separately, berasingan. Bermaksud dekat situ mereka melakukan benda ni, mereka lepas melakukan aktiviti ritual, kemudian mereka akan berpindah rumah. Okey, jadi pada waktu itu apabila ada pada waktu tu keluaran BMW pada waktu itulah. Okey, jadi di kawasan Pahang, Kuantan, jadi mereka telah membeli sebuah kereta secara cash. Pada waktu itulah, selepas mereka membunuh iaitu ahli politik, iaitu Mazlan Idris pada tahun 1993 dengan begitu kejam. Jadi mereka menggunakan wang tersebut untuk membeli sebuah kereta mewah. Jadi apabila mereka membeli kereta mewah, jadi pada waktu tu mereka membawa kereta tu pada area Kuantan, Pahang. Jadi apabila mereka bawa kereta tu, jadi dia di antara kereta yang mewah pada waktu itu dan mendapat perhatian. Jadi orang pelik lah, kenapa tiba-tiba macam kereta mewah, lepas tu dalam area Kuantan, siapa? Biasa orang akan macam tu lah. Biasa normally rakyat Melayu ataupun masyarakat kita ni, netizen pada waktu tu saya rasa tak selaju macam zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni terlalu laju. Kalau kita upload apa-apa begitu cepat viral. Zaman dulu lambat sikit, ambil masa setahun 2 tahun baru nak viral. Jadi setelah pembunuhan tu berlaku, jadi benda tu diambil masa sikit. Benda tu jadi kantoi disebabkan oleh sebuah kereta mewah yang dibawa di tengah-tengah pekan Kuantan. Jadi ada satu pihak ni dapat menghidu. Biasalah orang kan, tah dia beli kereta pakai apa. Jadi orang suspicious. Bila orang suspicious, mereka mula menyelidik. Okey, mereka mula menyelidik. Jadi pada waktu itulah mereka dapat tahu dengan tiba-tiba dia memberitahu bahawa dia sendiri beli kereta secara cash. Jadi orang pelik lah, macam mana dia boleh beli kereta cash, kerja apa? Jadi bila selidik dapat find out. Lepas tu tiba-tiba ada laporan polis menyatakan bahawa arwah ahli politik ni, Mazlan Idris, tidak pulang ke rumah. Selepas pulang pergi ke tempat kerja, dia tak balik. Esoknya tu still tak balik. Jadi apabila benda macam tu, jadi polis kaitkan dengan benda macam ni. Bila last dia berjumpa pembantu dia tu, iaitu Juraimi. Tak silap saya lah, kalau saya salah betulkanlah. Si Juraimi ni adalah pembantu kepada Muhammad Effendi, iaitu Fendi, ataupun lebih dikenali sebagai Fendi lah. Jadi pada waktu itulah cerita dia kantoi. So mereka, pihak polis dapat tangkap mereka disebabkan oleh macam ni lah. So dia orang pergi ke rumah dekat Pahang tu pada waktu tu, pergi kat situ and then jumpalah cari-cari dah disimenkan dan dipotong, dikerat-kerat dan dipotong. Okey, saya balik semula kepada cerita. Okey, jadi pernah ada satu tempat iaitu di Kajang. Berada di Klang. Ada satu tempat iaitu yang dijadikan paranormal, banglo 2 tingkat
iaitu yang terdapat di berdekatan dengan KTM Klang, pelabuhan Klang, yang hujung sekali, yang biasanya hujung lah. Okey, yang berdekatan. Kalau korang nak pergi tu boleh nak pergi, saya nak bawa tu. Saya rasa sekarang ni agak susah sikit lah. Nanti insyaAllah saya akan bawa korang pergi ke tempat tu. Kalau still ada lagi banglo 2 tingkat tu, insyaAllah saya akan bawa. Saya akan shoot video kat situ. Hari tu saya salah letak lah video tu. Saya letak dekat dalam. Sepatutnya kami tu pada waktu tu, tim paranormal tu sepatutnya kena letak kat luar. Jadi saya akan share beberapa video. Okey, beberapa video yang paranormal yang pernah saya buat dulu, yang ini diupload balik oleh kawan saya sendiri, iaitu Alfiq apa tak nama dia, okey, tak kisahlah, Afiq Ros. So dia upload dia ataupun dia record menggunakan Mobizen pada waktu tu lah. Sekarang dah ada screen recording. So pada waktu tu kami pergi ke tempat kejadian, iaitu dekat dengan KTM, okey, KTM Pelabuhan Klang. Kami pergi lebih kurang dalam pukul 1 pagi pada waktu tu. Kami sampai ke tempat kejadian. Masa tu ada lebih kurang dalam 5 orang. Okey, 5 orang. Kami akan pergi dengan ganjil. Saya pun tak tahulah kenapa kebiasaannya. Okey, kalau korang pergi ke tempat yang untuk melakukan paranormal, kami dinasihati oleh senior paranormal ni, tim paranormal, dia akan nasihatkan kita orang ni supaya tidak pergi ataupun tim tu tak boleh dalam nombor genap. Kenapa? Sebab saya pun macam tertanya-tanya jugalah kenapa nombor genap. Pernah jadi satu kisah lah, tapi tak pernah jadi pada kita orang lah. Pernah jadi satu kisah, iaitu kisah di Balai Polis Gombak lama. Ada lebih kurang dalam 8 orang tim, dia pergi, lepas tu balik tu dia orang kira ada 9. So jadi kat situ saya nak kongsikan sikit lah. Kami pergi 5 orang lah, tapi salah seorang daripada kami pada waktu tu, tim kami sendiri, dia ada sejenis ataupun macam keris, tapi keris yang ada saka dalam tu. Dia ada macam penjaga. Penjaga keris tu kira macam ada ilmu lah, orang panggil ada ilmu lah dalam keris tersebut. Jadi bila dia bawa keris tersebut, dalam video tu nanti saya akan kongsikan video ni, saya buat kesimpulan. Dalam video tersebut tu dia ada keris, lepas tu keris tu sendiri, benda yang ada dalam rumah tu dia react, dan dalam masa sama bunyi anjing, tiba-tiba lah bunyi anjing. Pada waktu tu pun saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba bunyi anjing kan, serentak pula tu. Okey, lepas tu ada bunyi tangisan, suara budak perempuan, dia menangis lebih kurang dalam 15 hingga 30 saat pada waktu tu. Dan dengar tangisan lah. Nanti saya akan cuba volume upkan dia punya tangisan tu supaya korang dengar lah. Dan dalam masa sama bunyi anjing menyalak tu serentak. Biasanya anjing dia akan melihat benda-benda yang seperti mistik lah, iaitu syaitan ataupun jin. Kebiasaannya apabila mereka menyalak, sebab itu antara salah satu lah, kalau korang nak tengok benda-benda macam tu, korang kena ambil air mata anjing. Itu antara benda yang boleh korang nak tengok paranormal. Kalau korang nak lah, boleh ambil air mata anjing tu, korang sapu keliling ni, insyaAllah korang nampak. Tapi biasalah kena samak lepas tu, jangan lupa samak. Okey, jadi dalam video tersebut, bila kami pergi dalam keadaan 5 orang, kami tinggalkan konsep kami paranormal adalah kami meninggalkan video. Kami tak buat uji nyali, kami akan meninggalkan handphone, satu handphone, dan handphone tu akan direkod secara live. Biasanya kami akan simpan kat situ, and then dalam masa sama pihak satu lagi akan screen recording. So bila screen recording, kami macam tu lah, salah satu cara macam mana kami nak interact secara live, untuk melihat benda-benda macam tu. As long as kami dapat apa yang kami nak, and then kami belah lah. Okey, yang tu ada banyak lagi, nanti insyaAllah saya akan kongsikan. Jadi korang tengoklah sikit-sikit, nanti saya akan share tentang paranormal, sebab saya teringin nak buat paranormal sebenarnya. Okey, saya teringin nak buat paranormal. Okey, so itu. Okey, back kepada kita punya cerita. Terlalu melalut sangat kan, 2 hari tak buat video. Okey, so jadi dalam kisah ni, dalam video tersebut, di mana kami 5 orang ni bawa sejenis ada macam ada orang ilmu lah. Kalau ada pelaku apa-apa, dia akan tolong buang. So kami pergi dalam keadaan agak menakutkan, agak orang kata apa, kami sendiri pun tak yakin
sangat sebenarnya. Jadi kami tinggalkan phone, saya pun tinggalkan phone dalam angle, tapi kami tinggal kat dalam rumah, di dalam sebuah bilik yang terakhir. Dia 2 tingkat. Tingkat atas tu tak boleh nak naik, dah damage dia punya tangga kan. So kami tinggal phone dekat situ ke arah cermin luar. Dia ada satu busut yang besar, sangat besar di dalam rumah tersebut, dan di belakang rumah pun ada busut. Jadi kami tinggalkan di dalam rumah. Pada waktu tu sepatutnya kami kena tinggal kat luar, sebab ritual dia akan dibuat di luar rumah, dan di belakang tu dia akan disementkan. Dia tak akan buat dalam rumah ritual. Ritual biasanya akan buat di luar rumah. Okey, jadi korang saksikan video tersebut. InsyaAllah saya akan huraikan dan kupaskan. Okey. Okay, so macam ni. Jadi dalam video yang korang saksikan tu, dalam video yang korang saksikan tu, dalam tu apa yang korang nampak itu adalah real. Real maksudnya direkod secara real. Maksudnya kami tak buat prop, kami tak buat macam mana, kami tak pandai nak buat prop ke macam mana yang tim paranormal lain-lainnya. Mereka buat prop, mereka dah prepare hantu apa semua. Sebab macam mana, kadang-kadang kita buat paranormal ni, benda ni tak muncul secara live, ataupun dia bila kita nak tengok benda tu dia tak muncul, faham tak? Jadi bukannya macam mana, faham kan? Korang faham maksud saya kat situ? Bukannya kita nak tengok, bila kita nak tengok dia tak muncul, bila kita tak nak dia muncul. Jadi bila benda tu kita pun tak tahu nak record, so kita orang menggunakan handphone yang tak ada infrared. Jadi infrared tu maksudnya dia tak boleh nak record secara dalam mood gelap ataupun lampu tertutup, iaitu menggunakan lensa dia tu dia boleh nampak lah. Kalau infrared dia boleh nampak mood gelap lah. Mood gelap tu bila tutup lampu semua boleh nampak warna hijau. That's one is creepy lah. Okay, so dalam video yang korang tengok ni, di mana ada suara budak, lepas tu ada bunyi anjing menyalak serentak masa tu, dan kami menunggu dekat luar. Dan salah seorang daripada kami ni nak kata kena rasuk, tak ada kena rasuk, tapi dia jadi lain, dia panas kat bahagian leher lah. Dan benda tu settle lah pada waktu tu. Ya, tapi kalau korang nak masuk tu memang dah ada penunggu. Dan ketika yang pun nama apa? DJ Along. Apa dia? DJ Along. DJ Along. Mak Kilat. Mak Kilat. Sekejap. Berkata tadi ada DJ Along. Kelawar tu. Kelawar. Tadi kelawar. Idea aku DJ Along ya. Kapat tu. Tadi tu kelawar je. Kata dengan suara budak mati. Kelawar. Kelawar je tadi. Kita tinggal dah bas sekejap. Awak ni kena record. Dah record Dah record boleh. Okey dah. Phone bergerak ke? Mana bergerak? Ada. Dia dah nangis. Serius lah. Ada budak menangis? Dah kat handphone dia. Ya. Oh, nangis? Ada budak menangis sekejap. Kan korang dengar? Sesak kan? Macam sesak. Korang dengar? Clear tak? Clear dah. Nanti kita bawa perempuan tadi. Ada budak menangis weh. Korang dengar? Ada je. Aku nak dengar. Korang dengar tak? Romah siap. Belum romah. Tak boleh. Betul ada dengar. Serius dengar kan? Dengar tak tipu. Dah naik sampai kepala kan? Demi Allah. Betul. Ada lagi jap. Dia tak mungkin. Dah nak sampai ke belum? Belah kiri kalau iPhone je. Belah kiri mana? Susu. Sedu-sedu kan? Dia sesak. Korang dengar. Tak apa masuk live apa Syawal ke kau ke kan. Kalau nak dengar suara budak menangis masuk live cakap orang. Kalau nak dengar lah. Sebab jelas kat aku suara budak menangis. Tutup voice.
Tak ada dah, tak ada dah. Program siapa? Oh, jangan nangis. Ni nangis jadi 10 Dah dah. Dia tak ada dah, tak ada dah. Korang habisin sangat. Tunggu sampai pukul 1. Kalau gambar ni nak. Lagi. Apa ni aku tak? Satu. Poklang. Sorry. Okay, so this is a video, korang tengok dulu. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan pada malam esok, iaitu kisah di Balai Polis Gombak Lama. Saya akan cuba mainkan, nanti saya akan sambung kisah Santau. Okay, jangan lupa, okay, teruskan like, share dan juga subscribe. InsyaAllah saya akan kongsikan kisah berikutnya, iaitu kisah iaitu Balai Polis Gombak Lama. Okay, okay, itu saja. Assalamualaikum.